Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 14 Mac 2022. Baik saudara, perkembangan semasa COVID-19. Sabah merekodkan 845 kes jangkitan baharu semalam, meningkat 49 kes berbanding sebelum ini. Manakala satu kematian dicatatkan di daerah Kota Belud. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 2 daerah mencatatkan kes 3 angka, 17 daerah mencatatkan kes 2 angka, manakala 7 daerah lagi mencatatkan kes 1 angka. Hanya daerah Telupi tidak merekodkan sebarang kes baharu. Dalam pada itu, satu kluster baharu direkodkan iaitu kluster Jalan Tembalang Tuaran melibatkan Pusat Penjagaan Kebajikan Hope Village Tuaran yang dikategorikan sebagai kluster kumpulan berisiko. Kes indeks melibatkan pelajar latihan industri yang dikesan positif pada 5 Mac lalu dan telah menjangkiti 59 individu lain. Untuk rekod kluster institusi pendidikan Jalan Getah di daerah Kunak ditamatkan semalam. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pejabat Mufti Negeri Sabah mencadangkan agar aktiviti solat berjemaah di masjid dan surau dilaksana tanpa penjarakan fizikal selain membenarkan kapasiti kehadiran jemaah 100%. Mufti Negeri Sabah Datuk Bongso Aziz Jaafar berkata cadangan tersebut telah dikemukakan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 negeri. Ketika ini, pihaknya masih menunggu keputusan daripada jawatankuasa berkenaan. Kami ada jawatankuasa Jawatankuasa SOP Masjid peringkat negeri amat menyambut baik kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri tentang start 1 April tidak akan ada penjarakan sosial walaupun SOP itu kekal. Masih lagi dikendaki pakai face mask, mesti ada vaksin dan lain-lain lah. Dan kami amat menyambut baik dan kami rasa ini satu keputusan yang amat ditunggu-tunggu. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Putatan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan aktiviti solat jemaah di masjid dan surau boleh dilaksana tanpa penjarakan fizikal bermula 1 April ini. Susulan negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik. Bagaimanapun, pelaksanaan dan prosedur operasi standard SOP akhir bagi masjid dan surau tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama negeri. Sementara itu, masyarakat disandarkan menyambut baik pengumuman kerajaan bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April ini. Peralihan itu mampu memberi impak positif kepada sektor sosial selain membangunkan semula ekonomi terjejas berikutan penularan COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Alhamdulillah, setelah kami mendengar berita yang akan dibuka kepada 24 jam, ini akan membawa kebaikanlah kepada restoran kami. Tidak lama lagi berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi sangat sesuailah bagi kami untuk dibuka kepada 24 jam bagi mereka yang bersahur datang ke sini. Syukur Alhamdulillah, selepas beberapa tahun kita berhadapan dengan COVID-19 dengan SOP yang ketat. Dan sejak kebelakangan ini diberitahu oleh pihak kerajaan kita akan berada ke fasa endemik. Oleh itu memberi manfaat kepada masyarakat Sanakan. Umumnya kita dapat orang bilang kehidupan kita lebih baik berbanding sebelum ini. Bagi saya, kalau kita sudah masuk fasa endemik ni, untuk kami lebih mudahlah kita bergerak. Jadi dan kalau misalnya macam kedai makan ni boleh buka 24 jam, kita masuk bulan Ramadan nanti senang juga kalau mau bersahur di luar ke apakah. SOP-nya mesti patuh, terutama pakai penutup muka ni, penjaga penjarakan semualah. Alhamdulillah lah. Terima kasih kerajaan sebab membukakan balik sepadan. Orang-orang asing pun boleh masuk sinilah, ekonomi kita bertambahlah. Alhamdulillah, kedai-kedai pun dengan mudah semua boleh buat berbisnes. Diorang pun tambah majulah. Teruskanlah
patuh SOP kita, jaga cuci tangan, pakai mask kalau berjalan. Untuk pembukaan sepadan daripada mana-mana tempat, saya rasa okey juga untuk menstabilkan ekonomi kita pada masa ini yang terjejah selama 2 tahun. Tapi itulah kena ikuti SOP jugalah. Ya saudara, lebih banyak pelaksanaan program kampung angkat pergigian daerah akan diwujudkan di negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, pewujudan program tersebut penting bagi memberi pendedahan mengenai penjagaan kesihatan gigi dan mulut dalam kalangan komuniti kampung. Setakat ini, terdapat 5 program seumpama telah dilaksana di daerah Keningau, Tawau, Pinampang, Lahadatu dan Putatan. Objektifnya adalah untuk meningkatkan taraf kesihatan pergigian dalam kalangan komuniti, terutamanya di kampung-kampung. Bagi daerah Putatan, Kampung Mohibah telah terpilih. Dengan adanya program Kampung Angkat ini, saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin komuniti setempat untuk memberi kerjasama kepada pasukan pergigian klinik kesihatan daerah Putatan. Datuk Syahelmi bercakap dalam sidang media selepas merasmikan program Kampung Angkat Pergigian Daerah Putatan di Pejabat Daerah Putatan. Pewujudan institusi pendidikan Islam berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah berupaya menangani pengaruh ekstremis yang berpotensi membahayakan negara. Sehubungan itu, Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar mahu setiap sukatan pelajaran di institusi berkenaan perlu berasaskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah dan bukannya mengandungi unsur-unsur lain yang boleh mewujudkan ketegangan antara masyarakat sekaligus mengancam keselamatan awam. Saya sempat berbincang sedikit dengan pengarah KPTI Malaysia. Jadi saya minta supaya dapat dipastikan dari sudut silibus biar berasaskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang paling tolerate dan yang paling moderate. Kalau yang lain daripada itu, kita takut ada unsur-unsur yang membahayakan keselamatan awam dan mewujudkan ketegangan di antara masyarakat. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan penubuhan Kolej Pengajian Tinggi Islam Al-Insaniyah KPTI Cawangan Putatan di Kota Kinabalu. Hadir sama pengarah KPTI Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Surgi. Saya pun mengucapkan terima kasihlah sama semua orang kerana dapat melaksanakan peresmian ini. Yang mana peresmian ini telah ditunda dari sejak tahun lalu lagi. Alhamdulillah hari ini jadi kenyataan. Sejak ditubuhkan Julai 2020, KPTI Cawangan Putatan kini mempunyai 61 pelajar. Secara keseluruhannya terdapat 10 cawangan KPTI di Sabah. Masyarakat diseru agar terus memelihara dan meneruskan adat yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli, Datuk Jahid Jahim berkata adat yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu perlu dijaga sebaik mungkin dan tidak patut dipandang remeh. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelaksanaan adat polakan kuburan Kinapakunggan Kampung Kapar Bawang di Balai Muhibah Kampung Bawang, Tamparuli. Katanya adat turun-temurun seumpama ini tidak ternilai harganya dan perlu dikekalkan oleh generasi ke generasi. Beliau yang juga naib Presiden KDCA mencadangkan kepada badan adat yang ditubuhkan di kampung tersebut untuk membuat satu buku khas mengenai upacara dan adat sebagai panduan kepada generasi akan datang. Terdahulu Ketua Kampung Bawang KK Petrus Simon Kinsui memohon kepada semua ahli keluarga untuk memberitahu dan menjelaskan kepada keluarga masing-masing mengenai pelaksanaan adat tersebut. Seramai 16 wanita menerima anugerah sempena Majlis International Women's Day Dinner and Awards 2022 yang diadakan di Kota Kinabalu. Majlis tersebut anjuran Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah, IKS Nita.
Penyampaian Anugerah Outstanding Woman Award 2022, Young Outstanding Woman Entrepreneur Award 2022 dan Loyalty Award 2022 disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya. Berucap dalam majlis ini, Datuk Syahelmi memuji usaha pihak IKS Nita menganjurkan program berkenaan yang meraihkan para wanita berjaya yang telah menyumbang kepada masyarakat. Presiden IKS Nita, Datuk Dayang Khatijah Datuk Bakhtiar, berterima kasih kepada semua ahli IKS Nita yang terus memberi sokongan, khususnya ketika waktu genting semasa pandemik COVID-19. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM berpendapat sudah tiba masanya pergolakan politik di Sabah dihentikan demi kebaikan semua pihak terutama dalam memajukan negeri Sabah. Presidennya Datuk Peter Anthony berkata kesatuan antara parti politik yang ada di negeri ini perlu dipupuk bagi membolehkan agenda membangunkan Sabah dapat direalisasikan untuk kepentingan rakyat. Kita berhentikan pergolakan politik ataupun pergaduhan di antara parti-parti politik ini harus kita berhentikan demi untuk wilayah Sabah ini. Tidak guna kita bergaduh. Sedangkan kedudukan wilayah Sabah ini tidak dapat kita majukan. Adalah lagi baik kebersatuan kita ini, kebersamaan kita ini kita pupuk bersama. Kita bermula daripada kosong. Kita bersama tanpa mengira perbezaan politik, tanpa mengira kedudukan kita. Yang pentingnya bagi kita adalah memajukan for the interest of Sabah. Datuk Peter berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran KDM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Mengulas lanjut mengenai hala tuju KDM, beliau menjelaskan kehadiran lebih 1,500 ahli dalam pelancaran tersebut merupakan satu permulaan baik untuk parti berkenaan. Malah selepas ini pihaknya akan melaksanakan jerayawara untuk mempromosi dan memperluas keahlian KDM ke seluruh daerah. Ditanya mengenai kesediaan KDM dalam menghadapi pilihan raya umum yang dijangkakan dalam masa terdekat, Datuk Peter berkata walaupun KDM baru didaftarkan tetapi pergerakan akar umbi parti telah lama bermula. Sehubungan itu KDM tidak mempunyai masalah dan bersedia sekiranya PRU dilaksanakan dalam masa terdekat. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Saudara kekal patuh SOP dan lengkapkan status vaksinasi anda. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Malaysiaku negara tercinta. Aku bangga menjadi warganya. Walaupun pelbagai budaya, semua hidup rukun